Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita di antara hamba-Nya yang masih lagi diberikan ruang untuk menuntut ilmu dan menambahkan ilmu, dan menjadikan kita di antara hamba-Nya yang masih lagi dalam keadaan sihat walafiat. Dan mudah-mudahan dengan segala sifat-sifat yang baik ini memberikan kita kekuatan untuk menambahkan ilmu dan beramal dengan ilmu yang bermanfaat, menjadi bekalan kita di hari yang tidak ada amalan lagi melainkan di dunia ini, insya-Allah. Setelah kita membicarakan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan taubah, kita telah membicarakan tentang hadis yang hadis ke berapa ya? 7. Dah habis kan? 19. Kita masuk hadis yang ke 20. Dan kita hadis yang lepas telah menceritakan tentang khauf, pakaian yang dipakai, dan kita telah menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu, para malaikat mengembangkan sayapnya, dan kita telah menceritakan pintu taubat masih terbuka dengan jarak perjalanan 40 atau 70 tahun perjalanan di arah Syam sana. Dan kita masuk hadis yang seterusnya berkaitan dengan masalah taubat. Hadis yang panjang juga, kita baca dalam terjemahan Melayu. Dari Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat sebelummu telah membunuh 99 orang. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim penduduk di bumi. Lalu ia ditunjukkan pada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahawa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah ia masih diterima untuk bertaubat? Pendeta itu menjawab, tidak bisa. Kemudian ia bunuh pendeta itu. Maka dengan demikian genaplah menjadi 100. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkan kepada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahawa sesungguhnya ia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim itu menjawab, ya, masih bisa. Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dengan taubat itu? Pergilah kamu ke tanah, yakni satu wilayah, sebab di situ ada beberapa kelompok manusia yang menyembah Allah. Menyembahlah engkau kepada Allah bersama mereka, dengan mereka, dan jangan engkau kembali ke tanahmu, tempat asalmu, sebab tanahmu adalah negeri yang buruk. Maka ia pun bergegas pergi sehingga di waktu ia telah sampai separuh dari perjalanannya, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Kemudian terjadilah perselisihan tentang orang tersebut antara malaikat rahmat dan malaikat seksa. Malaikat rahmat berkata orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah. Malaikat seksa berkata orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun.
Selanjutnya ada satu malaikat yang mendatangi mereka dalam wujud seorang dalam bentuk manusia. Lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi sebagai hakim, yakni sebagai hakim. Ia berkata, ukurlah antara dua tempat itu ke mana ia lebih dekat letaknya, maka ia adalah untuknya. Lalu para malaikat itu mengukur, kemudian didapati bahawa orang tersebut lebih dekat kepada bumi yang dikehendakinya, yang dituju untuk taubat, sehingga ia dibawa oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan orang tersebut lebih dekat sejengkal saja ke perkampungan yang baik itu yang hendak didatanginya, maka dijadikan ia termasuk golongan penduduk itu. Dalam riwayat yang lain sahih pula disebut Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada tanah ini, tempat asalnya, supaya engkau menjadi jauh kepada tanah yang tempat yang hendak dituju, supaya engkau mendekat. Kemudian berfirman, ukurlah antara keduanya, maka mereka para malaikat mendapati bahawa kepadanya yang dituju lebih dekat sejauh sejengkal jaraknya, maka orang itu pun diampunkan dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang tersebut bergerak dengan membusung dadanya ke arah tempat yang dituju. Okey. Hadis yang panjang yang diceritakan dalam ini muttafaqun alaih, Abi Sa'id Malik Ibn Sinan Al-Khudri, atau terkenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, merupakan sahabat jalil, sahabat yang mulia, menceritakan tentang kisah Rasulullah pernah menceritakan ada seorang lelaki dari golongan umat sebelum ini. Bila Rasulullah mengatakan berlaku pada orang-orang terdahulu, dia banyak berkaitan dengan kisah Bani Israel, ya, kerana Bani Israel ni satu golongan yang pelik, ataupun dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu. Dalam kelebihan-kelebihan tertentu juga dia mempunyai kejahatan-kejahatan tertentu. Ya, ini dia. Kalau yang baik, baik betul-betul. Yang jahat, jahat betul-betul. Pasal kita menyaksikan bila sampai satu tahap orang yang baik di kalangan mereka, masya-Allah, tabarakallah, ya. Sampai dalam kisah nak berhutang, tak ada apa nak dicagar, walaupun gelang ke cincin jam ke tak ada. Lalu apa cagaran kamu? Allah cagaran. Dan orang yang menerima pun, okay, aku ambil Allah sebagai cagaran kamu. Subhanallah, dia boleh begitu sekali. Ya, yang pernah kita cerita tentang 3 orang, ya, dalam kisah Bani Israel, begitu juga. Kita tahu cerita bagaimana Bani Israel mempunyai kelebihan-kelebihan yang hebat dengan ilmu, yang menghafal Taurat, ya, yang menghafal Injil. Mereka mempunyai kekuatan yang tersendiri. Bagaimana mahligai istana Ratu Balqis boleh sampai ke mana? Ke tempat Sulaiman dalam sekelip mata, kekuatan Bani Israel. Ya, baik. Jadi dalam bab ini nak menceritakan dalam kisah ini seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Subhanallah, kabair. Satu orang yang kita bunuh dikirakan kabair, dosa di antara dosa yang paling besar. Rasanya kalau tidak salah Al-Imam Az-Zahabi telah meletakkan selepas syirik kepada Allah ialah membunuh manusia. Subhanallah, besar. 99 dosa besar. Kita ada kebuat macam itu sekali, ya. Seorang kita nak jentik pun payah kan, ni kan pula nak bunuh, ya. 99 kabair, dosa besar. Dia nak iktiraf dirinya bersalah. Kita tengok, ya. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi. Paling alim ini maksudnya ada maklumat, orang yang tahu siapa yang boleh bertanya, ya. Tetapi orang yang ini dia tunjuk dia akan tengok kepada orang-orang yang nampak warak sikit. Jadi dia pun secara kasar tidak berapa tahu juga apakah kategori alim yang dimaksudkan. Jadi bila ditanya, misalnya ditanya kat mana orang yang baik boleh kita jumpa. Kalau zaman sekarang pergilah ke masjid, tengok, tanya kan. Paling kurang Tok Imam. Okey, macam tu. Orang dulu pun begitu. Dia bertanya siapa yang boleh kita rujuk dalam masalah ini. Dan dia tidak menceritakan apa yang berlaku. Tak apa. Lalu orang tu tunjuk, kamu pergi kepada seorang pendeta, ya, yang berada di begini-begini. Okey, ingat, ya. Dalam hadis ni amat penting dalam bahasa Arab tu, fasa'ala an a'lam ahli al-ard fadulla ala rahibin. Tengok tu ada rahibin, perenggan kedua dalam bahasa Arab tu.
Muka surat, tak jumpa muka surat lagi lah. Dah duduk lama tak jumpa muka surat. Sorry. 21. Muka surat 21. Okey, hadis tadi wa an Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lam ahli al-ard fadulla ala rahibin. Okey, rahib tu nampak? Rahib. Ni berarti terjemahan dia ada sikit ya. Okey. Jadi dia tunjuk kepada rahib. Rahib bukan orang alim ya. Rahib adalah orang yang kuat beribadat. Sama lah tu. Okey. Kerana ini penting. Abid dan rahib, ada rahib itu adalah abid. Rahbanul laili yang dikatakan. Okey. Maka dia tunjukkan pada seorang pendeta rahib, ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahawa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah ia masih diterima untuk bertaubat? Okey, kita tengok ya, hadis ini begitu teliti. Apabila lelaki ini datang bertemu dengan rahib ini, ya, seorang pendeta yang kuat ibadat ni, ya, lalu dia mengadu macam kita nak bertaubat, kita jumpa ustaz kan, ya, lalu dia mengadu dan menceritakan dia telah membunuh 99 manusia. Okey, penting ni bagi kita yang tak ada ilmu. Dalam kes-kes yang begini amat penting. Jangan main amboi kamu ustaz terus nak jawab. Tak boleh. Ya, kita kena tengok keadaan, tengok suasana. Terutamanya dalam kes yang begini. Ya, kalau kita saksikan dia telah membunuh 99, hati dia tu keras. Ya, hati itu keras, jenis orang yang ganas, yang tak ada belas kasihan dan kena pandai menjawab. Ya. Tetapi disebabkan rahib ini, ulama telah mengupaskan, nanti kita akan jumpa. Pertama dia berjumpa dengan rahib. Rahib adalah orang yang kuat ibadat. Abid adalah orang yang kuat ibadat, tapi dia jahil, tak ada ilmu. Itu pasal abid, ya. Dia cakap umat sebelummu maknanya Bani Israel. Dikaitkan dengan golongan Bani Israel. Islam. Ya? Islam. Semua Islam. Bila dikaitkan Bani Israel, maksudnya sama ada selepas Nabi Allah Ibrahim tu, Ishak tu, itu dia ke Bani Israel. Dia keturunan Yaqub. Wallahu a'lam. Tapi dalam kupasan ini yang saya tengok, Syekh Salim Al-Hilali mengatakan selepas berlakunya zaman Isa, selepas Isa. Kerana golongan yang banyak menyesatkan selepas Isa. Kalimah rahib itu digunakan selepas Isa. Okey, baik. Kemudian pendeta itu menjawab tidak bisa diterima taubatnya. Kemudian ia bunuh pendeta itu. Subhanallah ya. Dia bagi fatwa, sudahnya dia kena bunuh. Ini kesan orang jahil mengeluarkan fatwa. Ulama mengupaskan dalam bab ini, kesan orang jahil mengeluarkan fatwa, mudarat orang lain dia pemudarat sama. Itu pasal haram mengeluarkan fatwa jika dia bukan bidang. Itu pasal bila semua soalan bila ditanyakan ustaz, ya, ustaz tu boleh jawab apa juga soalan. Soalan agama boleh jawab, soalan matematik boleh jawab, soalan masalah semua boleh jawab kan. Ada masalah ustaz tu. Okey. Kerana bukan semua soalan boleh dijawab. Hatta Imam Malik rahimahullah sendiri dibagikan banyak soalan, hampir separuh dia tak menjawabnya. Kenapa? Dia takut untuk mengeluarkan fatwa sesuka hati. Okey. Jadi geram sangat orang ni. Oh, pendeta kata tak ada ruang untuk taubat. Nah, sebiji pum mati seorang lagi. Maka genaplah 100. Ya, genap 100. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang paling alim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim. Nampak ya, kalimah alim digunakan, yakni orang yang ada maklumat, orang yang ada ilmu pengetahuan, orang yang ada ilmu agama. Dia tahu cara menjawabnya. Selanjutnya ia mengatakan bahawa sesungguhnya ia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim itu menjawab, ya, masih bisa
siapa yang dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat itu. Okey, berarti orang alim ni betul jawapannya. Ya, dan ianya bertepatan dengan syarak. Siapa yang boleh menghalang taubat bila orang nak bertaubat? Ya, siapa yang boleh mengampunkan dosa? Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ya, siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah? Tetapi kefahaman itu telah disalahanggapkan oleh masyarakat Kristian. Nak mengampunkan dosa pergi ke satu apa nama tempat yang jadi dia ceritalah dosa dia tu, kan. Ianya berlaku di kalangan orang Islam juga. Ada satu golongan ni yang dekat Lembah Kelang sana, nama dia Gerakan Ashabul Kahfi. Yang mana siapa yang nak bertaubat boleh register dengan dia. Ya, lebih kurang RM1,000 lebih lah register dengan dia. InsyaAllah dia sediakan package taubat. Package taubat. Macam mana wallahualam, saya tak masuk, cuma kita baca artikel dia dan dalam surat khabar. Jadi bagi RM1,000 lebih tu, okey, saya nak bertaubat, okey, dia daftar nama kita, lepas tu ada tambahan. Saya tengok tambahan pun beras, kicap, apa semua tu nak tambah pula. Nak buat kenduri doa selamat dekat. Okey. Tapi nak menceritakan fahaman itu meresap di kalangan masyarakat kita. Bila nak bertaubat, semestinya jumpa ustaz dulu. Bila bertaubat, jumpa tok guru tu yang akan mengclearkan dia. Tak, itu bukan kaedah kita. Bila seorang itu nak bertaubat, dia ketengah diri dia depan Allah. Ya, bertanya cara bertaubat supaya dia faham. Tetapi bukan tok guru itu, ustaz itu yang akan mengclearkan dia. Ya, akan membersihkan dia. Tak. Kerana kefahaman ini juga berlaku di kalangan golongan sufi. Ya, apa juga kesalahan jumpa tok guru cerita. Sedangkan keaiban kita jangan cerita ke orang. Keaiban kita adalah rahsia kita dengan Allah. Biar kita berurusan dengan Allah. Apa juga dosa sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya perlu dirahsiakan. Ingat yang penting sangat ni. Kenapa? Terutamanya kita berada di akhir zaman penuh dengan fitnah sekarang. Kita dah rahsia elok-elok, la ilaha illallah dikeluarkan dalam YouTube. Ya, dah cantik dah kita rahsia, dah tutup, datang mereka dia keluar gambar kita kat Amerika ke tengah berjoget ke, ya, tengah pegang botol arak ke, habis dikeluarkan dalam YouTube. Jahatnya mereka. Saya kata jahat. Ini di antara masalah-masalah internet. Dimuatkan, dia suruh semua tengok. Kerana dia nak menjatuhkan kita. Auzubillah. Jadi ibu-ibu dalam bab ini berbahaya. Yalah dah terlepas tu, yang lepas-lepas dah lah. Yang akan datang tu, macam mana kita nak buat gambar-gambar kita yang terlepas-lepas dulu kan, yang dengan rambut afro, rambut macam mana, ya, semua terkeluar tu, ya. Subhanallah, bila saya tengok ya dalam keadaan yang macam ni, jahat manusia ni, kita istighfar pada Allah lah, ya. Jangan sampai ianya menjadi fitnah pada kita. Kita tertekan, anak kita pula tengok zaman muda kita tertekan. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ini berlaku terutamanya di waktu saat hari-hari, maaf kata di zaman waktu pilihan raya dulu. La ilaha illallah, kawan tu betul belajar Amerika. Dah dia balik Malaysia, mudah-mudahan dia bertaubat lah. Ya, kita tak tahu, tiba-tiba dia keluarkan gambar tengah pegang botol arak. Yang kita ni tak ulas dah, Masya Allah kan. Baik sangka, terus botol arak, terus peminum arak. Hanya entah kawan tu jumpa botol arak tepi jalan nak buang masuk tong sampah ke kan. Tapi jahatnya hati-hati manusia, terus buat ulasan. Itu pasal saya dalam bab ini saya tak suka YouTube ke Facebook ke. Sekali-sekala boleh lah, nak kerap kali nak duduk ngadap Facebook kan, tu dia hantar keluar gambar kita, padan muka waktu tu, ya. Na'udzubillah. Okey, baik. Jadi dalam masalah ini, bila kita menyaksikan lelaki ini dikatakan dia ada ruang bertaubat. Orang alim ni tahu bahawa ada ruang bertaubat dan kamu masih ada ruang. Siapa yang boleh menghalang taubat kamu jika kamu nak bertaubat? Cuma apa dia? Pergilah engkau ke tanah, yakni keluarlah daripada kawasan ini, pergi ke kawasan yang kaumnya lebih baik. Ini dikatakan hijrah juga. Maksudnya kalau kita ni, ya, balik-balik tempat kita ni bermasalah, orangnya teruk-teruk belaka, itu yang Rasulullah mengarahkan kita keluar juga kawasan tu. Kenapa kita dilarang duduk negeri kafir jika tidak diperlukan? Ya, seronok apa semua. Tak.
Kerana ditakuti kekafiran itu akan masuk dalam jiwa kita, anak-anak kita, zuriat kita. Itu pasal kena keluar juga. Ya, nak belajar tu lain cerita. Ya, tetapi bila dah habis, keluar. Kerana masalah inilah. Okey? Masalah yang mana yang menyebabkan akidah kita rosak, segala-galanya rosak. Budaya kita pun rosak. Ya, sampai anak pelajar kita pun tengok yang keluar YouTube, kahwin lelaki dengan lelaki. Apa cerita kan? Kesan daripada berhijrah negeri yang begini. Kekuatan tak ada, iman tak ada, ikut. Okey. Jadi ini di antara perkara yang penting, poin untuk orang yang bertaubat. Bila berlaku di sini, keluar. Itu pasal kalau kita dah dulu teruk, sangat jahat, sangat bergaul, bersembang, mengumpat. Bila kita dah bertaubat, elakkan kawan dengan puak-puak mengumpat ni. Ya. Hai, sombongnya, mulalah kita pula kena umpat. Dulu kita mengumpat, tapi bila dah kena macam tu, kita pula kena umpat. Tak apa, tinggalkan. Kenapa kita tak nak share dalam bab ini? Kerana kalau selagi kita duduk, memang kena. Sebab dalam hadis menceritakan kawan itu, kalau nak kenal agama seseorang itu, tengok siapa dia berkawan. Agama kita ni, siapa kawan kita? Ya, Kak Zarina tengok dengan siapa berkawan. Kalau kena jenis kaki pergi wan utama, jawabnya dia memang orang wan utama lah. Okey. Kalau jenis datang ke kelas, insya-Allah peluang nak datang kelas tu cerah. Jadi pentingnya lihat kepada kawan. Oleh kerana itu berhati-hati dalam bab berkawan. Walaupun kita dah tua, anak-anak kita tu pastikan dia berkawan dengan siapa. Ya, subhanallah. Okey. Jadi pergilah kamu ke tanah satu, yakni wilayah, sebab di situ beberapa kelompok manusia yang menyembah Allah. Dan menyembahlah kamu bersama mereka, menyembah Allah. Dan jangan kamu kembali ke tanahmu, tempat asalmu, sebab tanahmu adalah negeri yang buruk. Ya, penting sangat. Itu pasal bila kita pergi ke tempat orang yang menyembah Allah, ya, kita pergi ke Mekah misalnya, nampak tak warak kita tu? Nampak, Masya Allah, pergi masjid tu boleh kata sentiasa pergi masjid. Dia bila tak warak tu datang seorang, jom kita singgah kedai kejap. Tu dia. Bermulalah kedai tu satu, dua, teringat kawan. Dia teringat tu, beranak lebek. Okey? Itu kes dia. Tapi tak apa. Nak menceritakan bila kita berada di Mekah lain. Kalau berada ke Amerika lain pula. Ya, berada di negara-negara yang ni lagi lain. Ya, menakutkan. Okey. Maka ia pun bergegas pergi sehingga di waktu itu telah sampai separuh perjalanan. Maka kalimah bergegas itu menunjukkan dia berlumba-lumba, bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah. Maka dia pun keluar. Tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Maksudnya ajal pun sampai. Nampak ya ibu-ibu, kematian begitu sekali. Nasib baik dia nak bertaubat. Okey, tak apa. Ini kisah Bani Israel. Jadi tiba-tiba ajal pun datang. Kemudian terjadilah perselisihan tentang orang tersebut antara malaikat rahmat dan malaikat seksa. Yang menunjukkan dalam hadis ini, yang kita hafal biasanya malaikat ni ada berapa orang? Berapa malaikat? 10 kan? Itu pun kalau hafal. Itu pun alhamdulillah satu kita hafal lagi. Kedua, Jibril dengan malaikat maut. Alhamdulillah. Yang penting malaikat maut tu hafal. Okey. Rupanya malaikat ini terlalu banyak. Yang Rasulullah cerita yang di atas sana Baitul Ma'mur, yang malaikat tu masuk tiap-tiap hari tu. Ya, 70,000 masuk, keluar, 70,000 masuk, keluar. Yang keluar tu tak datang-datang balik. Ya, menunjukkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Allah ni. Kita duduk di bumi ni kecil je. Ambil beras tu letak dalam kelompok beras. Bumi tu macam sebiji beras dalam beras-beras yang banyak. Maksudnya planet-planet yang banyak. Tiba-tiba kita nak sombong dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Yarhamkillah. Okey, baik. Jadi dalam hadis ni menceritakan dua malaikat menjelma. Malaikat azab dan malaikat rahmat. Apa yang kita tahu malaikat? Okey, mari kita ingat balik malaikat Jibril. Okey. Israfil. Mikail. Israel. Israel kalimah yang tidak digunakan dalam hadis-hadis. Ya, dia adalah Israeliat. Kita sebut malaikat maut. Okey, itu disebut dalam Quran. Okey, lagi? Ridwan, Malik, Raqid, Atid. Lagi? Dah. 10 pun kita terlupa ya.
Okey. UPSR dah start dah, kan? Munkar, nakir. Okey, itu yang kita hafal. Banyak lagi yang tengah kita belajar ni mengembangkan sayap malaikat. Yang waktu ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, malaikat menyambut-nyambut, kan? Apa lagi? Malaikat yang mana lagi? Yang waktu kita bertahajud, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan malaikat itu meletakkan mulut dia kepada mulut kita, ya, dan seolah-olah Al-Quran tu masuk dalam dirinya. Itu lagi. Malaikat yang waktu orang perempuan mengandung, okey, malaikat datang yang nak menulis kebaikan, keburukan, ya. Dia tulis. Bukan malaikat datang waktu nak bersalin. Ada kata waktu nak bersalin. Yang nak bersalin tu bidan yang datang, bukan malaikat. Okey. Lepas tu banyak sangat malaikat, ya. Susah untuk bicarakan. Okey. Ini di antara malaikat yang dikatakan malaikat rahmat dan malaikat azab muncul. Yang mana malaikat rahmat inilah yang jadi persoalannya. Adakah ini malaikat yang dikatakan apabila seseorang itu mati, maka datang orang nak mati itu, datanglah malaikat yang membawa kain kafan dan juga memakai pakaian, kalau yang baik putih dan berseri wajahnya, duduk kiri dan kanan kita sejauh mata memandang. Ataupun orang yang nak mati nampak, orang yang tak mati tak nampak, ya. Kemudian orang yang berdosa, malaikat yang buruk mukanya, kain kafan yang busuk, lepas tu duduk sejauh mata memandang, ya. Okey, itu malaikat yang dalam bentuk azab. Okey. Jadi malaikat ini datang kerana apa? Nak bawa roh dia ni. Malaikat rahmat akan membawa roh ini naik ke langit, akan melepasi langit ketujuh untuk dipersembahkan kepada Allah. Roh kita ni laju perjalanan dalam sekelip mata yang dilakukan. Oleh kerana itu kita tak dapat nak memikirkan dalam bab ini malaikat ni bagaimana bentuknya. Tapi bagi saya letakkan dalam minda saya, malaikat ini mempunyai teknologi yang hebat, yang dahsyat. Ya, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya. Berapa dalam surah Fatir, buka surah Fatir. Surah yang ke-35, juzuk ke-22. Surah Fatir 35, surah ke-35, juzuk ke-22, ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Ini dia malaikat yang Allah ceritakan tentang ianya mempunyai sayap. Ya. 2, 3, 4 atau dilebihkan kepada siapa yang dikehendaki. Macam Jibril lebih, ya. Jibril lebih sayapnya. Okey, kita tengok, ya, betapa hebat kejadian Allah. Okey, kita tengok surah Al-Ma'arij. Surah Ma'arij juzuk ke-29, surah ke-70. Ayat surah 70, juzuk ke-29.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita mulakan. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat naik. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhannya dalam sehari kadarnya 50,000 tahun perjalanan. Sehari 50,000 tahun perjalanan, ya. Apa teknologi yang dimiliki oleh malaikat yang Allah bagikan ni? Okey, kita boleh nampak kan betapa hebatnya malaikat-malaikat Allah. Itu pasal bila orang membicarakan, bila orang membicarakan tentang kitab-kitab yang ditulis oleh malaikat, mereka cuba nak menyamakan cara manusia menulis, silap besar. Ya, silap besar. Kerana ini teknologi yang Allah tunjukkan begitu sekali hebat, ya. Subhanallah. Okey. Yang ni 50,000 tahun perjalanan. Dan di dalam surah Sajadah yang kita baca, tengok surah ke-32 juzuk 21, ayat yang kelima. Nanti jangan kita kata yang ni sedikit, yang ni banyak. Itu bukan urusan kita. Jangan masuk urusan Allah. Kita beriman je. Okey. Ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Dia mengaturkan urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Okey, ini dia. Semua urusan ini dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, itu dia kehebatan dia. Jadi kita masuk balik dalam hadis ni. Okey. Jadi malaikat-malaikat ini akan naik mempersembahkan roh kita ini, roh orang yang beriman, melepasi langit, 7 petala langit ni. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Lalu Allah katakan kepada roh orang yang baik, masukkan dia di dalam kitab Illiyin. Okay. Wa ma adraka ma Illiyin. Tahukah kamu apakah kitab Illiyin itu? Kitabun markum yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Ditulis nama kita, ya, dia ni orang yang beriman, maka ditulis, para malaikat confirmkan betul. Masya Allah, itu di antara sifat ahli syurga lah tu. Tetapi masalahnya, orang-orang yang berdosa ni, bila rohnya dicabut, pertama dia tak nak keluar dari tubuh badannya. Lalu kita dah baca ayat-ayat tu, malaikat pemukul badan orang yang mati ni, dan mukul belakang dan muka dia, keluar roh. Kerana malaikat maut mengikut arahan Allah dan bukan mengikut arahan kamu, maka terpaksa keluar. Bila tarik itu, keluar, dibawa naik ke atas. Dah lah bau busuk, ya, bawa naik ke atas. Tiba-tiba pintu langit tidak dibuka, tidak dibenarkan masuk. Maka diarahkan masuk dalam kitab Sijin. Wa ma adraka ma sijin, dalam surah Al-Mutaffifin tu. Tahukah kamu apa dia kitab Sijin? Yang menceritakan orang-orang yang jahat sahaja ditulis. Na'udzubillah min zalik. Tetapi yang masalahnya satu, di kalangan orang yang beriman ini ada yang tidak melepasi langit pertama. Siapa pula? Siapa, ya? Okay, cepat. Orang lama ada ke orang lama? Ayuh, nasib baik ada wakil.
Orang lama pula. Orang yang beriman tidak melepasi langit pertama yang Rasulullah katakan ialah orang yang berhutang. Oleh kerana itu berhati-hati kita berhutang. Ya. Kalau berhutang tidak ada cagaran, itu yang paling masalah. Hutang ada cagaran boleh lagi lah, kan? Dia cagar. Misalnya hutang yang ada cagaran, tak bayar rumah, bank lelong rumah. Tak bayar kereta, bank tarik. Okey, itu cagaran tu. Ini hutang kat kawan-kawan ni, jenis buat lupa tu, tu dia. Atau hutang-hutang cabut lari. Kenalan? Dia halalkan. Betul ke dia halalkan? Pasal dia dah tak dapat, dia halal kan? Kalau orang tu halal, tak apalah. Dia sebutlah kan? Dia kena sebut. Dia kalau ikutkan kaedah ialah walaupun dia merahsia tak menjadi masalah. Pasal setengah orang berhutang kat kita kan. Jangan letak terus halal. Dia halal kan seronok lah dia, kan? Halal. Letakkan dalam hati, kalau dia tak bagi mati, halal lah. Kalau dia tak mati, dia bagi, ambil lah, kan? Tak apalah. Ya? Tak sempat bayar tu. Mas kahwin hutang. Allahu Akbar. Mas kahwin hutang. Tak. Ya? Antara yang banyak, mas kahwin tak banyak. Ya ke? Mas kahwin baru dapat Okey, mas kahwin jadi masalah, tapi tak nafikan pasal yang terbaru ni, ya. Orang-orang kita ni, dia nak buat kenduri simple je. Dia kata saya tak nak buat apa, tak nak susah-susah. Mula-mula saya ingat dia hari tu meminang. Jadi yang datang ni, maksudnya yang dia buat yang terbaru tu kahwin. Rupanya hari tu merisik. Yang baru ni meminang lah. Saya jadi confused. Dia kata tak naklah buat besar apa. Dia kata nak simple sangat-sangat. Dengar-dengar simple. Mas kahwin 5,000, untuk belanja 15,000. Simple. Tertelan Elio kita dengar kan. Okey. Tapi kata Kak Zarina, saya percaya pasal melalui pengalaman orang kampung, ya. Saya jumpa seorang makcik tu, suami dia dah meninggal. Dia kata, dia sebutlah pangkat tok-tok ni kan. Tok Gamu tu berhutang lagi dengan aku. Hutang apa? Mas kahwin dia. La ilaha illallah, berhutang. Orang dulu kan kahwin berhutang. Tapi dalam berhutang tu sebenarnya tanah tu dah dibagikan. Ya, cuma tak tukar nama je. Tu je. Okey. Jadi kalau kes berhutang, bagi kita dah berkahwin lama takkanlah tak halalkan. Halalkanlah. Okey. Kita halalkan sebelum dia meninggal tu jalan. Boleh belaka halalkan selepas meninggal ke sebelum meninggal. Ya, tak menjadi masalah. Macam mana pula kalau berhutang tapi kita tak jumpa dah. Kita memang dah lost contact dengan orang yang kita hutang. Okey. Kita tengok keadaan, ya. Dia dalam kes hadis-hadis, kisah-kisah orang yang terdahulu begitu juga kan. Dalam kisah yang seorang lelaki tu, dia orang pekerja dia tak ambil gaji dia, seolah-olah itu hutang yang dia pegang. Okey, lepas tu dia bisnes kan, akhirnya sampai penuh lembah tu kambing apa semua tu. Lalu lelaki tu datang nakkan gaji dia balik. Kalau kita sebagai seorang yang seperti dikisahkan dalam bab itu, ambillah semua kan, kambing lembu dalam lembah tu ambil semua. Maka dia ambil, tak tinggal walaupun seekor. Maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita dah guna, kita nak bagi balik jumlah yang dibagi pun tak menjadi masalah. Kalau orang tu dah mati misalan, tak tahu kat mana, dah diiklankan dalam surat khabar, iklan kat TV, iklan kat YouTube kan, mah mana kamu mah, aku nak bayar hutang kan, kontak lah aku, bagi nombor kan. Okey, dah kita istiharkan dia tak ada juga. Cuma saya katakan, banyak saya katakan pegang dulu duit tu. Jangan kita niat untuk, sebaik-baiknya kalau dah confirm tak ada, niat boleh sedekah lah atas nama dia kan. Mungkin kita anggap dia dah mati ke apa. Tetapi kita kata kalau dia datang balik nak menuntut, duit tu dah ada dah. Okey, kalau yang berhutang tu pula, yang kita berhutang dengan orang tu adalah kafir. Walau orang kafir kena bayar. Maksudnya kita tak jumpa dia dah, masih sedekah atas nama dia juga ke? Okey, kalau orang tu kafir ya,
Kalau sedekah atas nama dia pun tak guna juga kan. Bagi-bagi kat family dia. Tak cari ya, cari family dia. Tak jumpa juga family dia. Payah. Dia pun siapa semua pun dah tak ingat. Oh, banyak tu. Lama tu hutang. Wallahu alam. Tapi elakkan kita duit hutang tu kita gunakan. Elakkan. Ustaz, yang sebaiknya agak berhutang macam cepat bayar lah kan. Itu ya. Ada hutang sebaiknya cepat bayar dan berusaha untuk bayar dan tidak menangguh-nangguhkan, ya. Okey, jadi wallahu alam kalau dah sampai orang kafir, tapi saya katakan hutang dengan orang kafir pun kena bayar. Hutang dengan ini sensitif pula, dengan kerajaan, setengah orang yang belajar PTPTN apa nama, kena bayar. Jangan anggap remeh ya benda tu, dipertanggungjawab kepada Allah kerana diletakkan hutang. Okey. Pasal apa masuk dalam bab hutang pula kita ya? Masalah roh tak sampai ke langit. Okey, baik. Ya. Roh itu dipulangkan balik ke bumi. Sampai hutang dia clear macam mana wallahu alam, itu bila masuk alam roh kita hanya mengikut hadis apa yang diterangkan oleh hadis je. Kita tak boleh nak lebih. Okey, baik. Kita masuk balik di sini. Maka orang ini telah kemudian terjadilah perselisihan tentang orang tersebut antara malaikat rahmat dan malaikat seksa. Malaikat pun berselisih pandangan, malaikat rahmat mengatakan orang ini telah datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah. Maksudnya orang ini nak bertaubat. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Tapi tak sampai lagi itu je, tapi dia nak bertaubat. Malaikat seksa berkata orang ini sama sekali belum pernah melakukan kebaikan walau sedikit pun. Tak pernah pun dia melakukan kebaikan. Ya. Selanjutnya bila dah jadi macam itu, muncul lagi satu malaikat yang mendatangi mereka dalam wujud bentuk seorang manusia. Lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat yang berselisih tadi sebagai hakim. Okey, ini persoalan ghaib yang berlaku pada zaman dahulu dan saya katakan di sini malaikat hanya mengikut arahan Allah. Ya, munculnya begini semuanya di bawah arahan Allah. Okey. Jadi malaikat ni mengikut kerja apa yang Allah suruhkan. Kemudian satu malaikat dia muncul dalam bentuk manusia. Ini di antara makhluk Allah yang mampu untuk muncul dalam bentuk manusia. Satu kekuatan yang dahsyat ya, bila malaikat-malaikat nak muncul dalam bentuk manusia. Seperti mana bila jin nak muncul dalam bentuk makhluk yang lain. Ya. Kerana apa? Bila malaikat muncul dalam bentuk manusia tak apa lagi. Kerana dia pernah datang pada zaman Nabi Allah Ibrahim. Sebelum dia hancurkan kaum Nabi Lut, dia bentuk dalam manusia. Dan di zaman Rasulullah dia kerap muncul dalam bentuk seorang lelaki yang kacak dan tampan ni dan kaya, Dihya. Ya, Dihya. Okey. Tetapi kalau jin dia nak muncul dalam bentuk-bentuk tertentu ni, dia memerlukan satu kekuatan. Kekuatan ini yang agak sukar. Itu pasal kita jangan letak minda kita ni ya, sikit-sikit nampak hantu, sikit-sikit nampak hantu. Itu semua minda yang dah rosak sebenarnya. Ya, telah dipengaruhkan perkara-perkara karut-marut. Okey. Dia nak muncul, yang Rasulullah kata sesungguhnya jin di Madinah ni dia akan bertukar dalam bentuk ular. Bukan senang. Ya, bayangkan molekul-molekul yang ada, udara, oksigen, karbon dioksida, apa semua yang ada keliling kita. Dalam bentuk yang begini nak jadikan benda ni satu benda yang berjisim macam kita. Bukan senang. Dari molekul berbentuk hawa ni nak jadi satu benda yang keras. Jadi, dan risikonya pula ialah kematian. Yang dalam kisah dia bertukar menjadi jin, akhirnya dia mati. Menunjukkan perkara ini berlaku dalam keadaan dia terpaksa menghadapi risiko. Tetapi dalam kisah ni malaikat muncul daripada cahaya tu memuncul dalam bentuk manusia. Dan ulama dalam mengupaskan bab ini menunjukkan kehebatan manusia sehingga malaikat pun muncul dalam bentuk manusia. Okey, baik. Kemudian selanjutnya ada satu malaikat yang mendatangi mereka dalam wujud seorang manusia, lalu ia dijadikan sebagai pemisah antara malaikat-malaikat yang berselisih tadi sebagai hakim. Ia berkata, ukurlah antara dua tempat itu ke mana lebih dekat letaknya, maka ia adalah untuknya. Lalu para malaikat mengukur.
kemudian didapati bahawa orang tersebut lebih dekat kepada bumi yang dikehendaki, yang dituju untuk taubat, sehingga ia dibawa oleh malaikat rahmat. Bila diukur, didapati jarak antara dia dengan tempat taubat itu dah dekat dah. Dikatakan sejengkal je bezanya. Rupanya sejengkal itu penentu dia ke syurga. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain pula yang sahih disebutkan orang tersebut lebih dekat sejengkal saja ke perkampungan yang baik itu yang hendak didatanginya, maka dijadikan ia termasuk golongan penduduknya. Maksudnya jadi golongan orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain yang sahih pula disebutkan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada tanah ini, tempat asalnya, supaya engkau menjauhkan, dan kepada tanah yang tempat hendak dituju supaya engkau mendekatkan. Kemudian berfirmanlah, ukurlah antara keduanya, maka para malaikat mendapati bahawa kepada yang dituju lebih dekat sejauh sejengkal jaraknya, maka orang itu pun diampunkan dosa-dosanya. Okey. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang tersebut bergerak dengan membusung dadanya ke arah tempat yang dituju. Penjelasan hadis ini mengandung beberapa faedah, antaranya bahawa seorang pembunuh itu memiliki kesempatan untuk bertaubat. Dalilnya ada di dalam kitab Allah. Okey. Apa guna digunakan dalil ini? Ya, dalil ini amat penting. Pertama, dalam ayat Suratul Nisa, buka Suratul Nisa ayat 116. Dia ada dua ayat ini di dalam Al-Quran. Ayat 48 dan 116. Okey. Kita ambil ayat 116 dulu. Suratul Nisa, surah yang ke-4, juzuk ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Okey. Tengok ya ayat ni. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mempersekutukan dengannya. Dia mengampuni dosa selain dari syirik. Okey, dengar ya. Kepada siapa yang dikehendakinya. Noktah tu amat penting. Kadang-kadang kita ingat Allah ampun selain daripada syirik. Kita ingat kita dah diampunkan. Sedangkan ayat ni mengatakan siapa yang dikehendakinya. Maksudnya kita kena terus sentiasa bertaubat yang mengharap Allah ampun dosa kita. Kita tak tahu kita dah diampunkan ataupun tidak. Okey. Dan pada dalil ini juga melalui hadis ini menunjukkan walau kabair besar mana sekalipun kita bawa bertemu dengan Allah dengan ikhlasnya kita, Allah akan mengampunkan kita ya. Okey, tengok ayat 48 dalam surah An-Nisa. Surah yang sama juga muka surah. Dah meninggal. Maksudnya? Tak, orang yang masih hidup ya, yang datang bertaubat kepada Allah. Ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Okey? Ayatnya lebih kurang sama. Okey.
Jadi oleh kerana itu, elakkan dosa kita, elakkan perbuatan syirik. Ya, elakkan perbuatan syirik. Yang mana kita kena belajar dalam masalah syirik ini. Rasanya ada kitab syirik itu, cuba telitikan. Kerana kita sangka bahawa syirik ini hanya sekadar macam mana Hindu menyembah berhala, Cina menyembah api tokong dia tu. Sebenarnya tak. Okey, baik. Kan, itu buku layar. Buku layar. Okey, selama itu bukan dosa syirik, Allah akan mengampuni jika dia berkehendaki. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan selagi kita tidak melakukan syirik, Allah akan ampun dosa kita. Ya. Okey, ada apa soalan di sini? Jadi kalau orang yang dulu kafir Ustaz, syiriknya kepada Allah, so dia dah masuk Islam, jadi Allah dah tak mengampuni dosa. Dan Allah akan mengampuni dosa yang begitu. Okey. Ini bagi orang yang dah Islam, dia dah tahu tapi dia buat. Pasal orang kafir dia tak tahu. Hatta dalam kategori orang yang tak tahu, tak sengaja pun, kalau dia dah sedar, maka dia minta ampun insya-Allah. Kerana bila syirik ini memerlukan taubat yang begitu khusus, yang betul-betul bersih kepada Allah, ya. Dia bukan boleh main-main. Itu akan jadi perbuatan orang munafik. Sekejap beriman, sekejap kufur. Sekejap beriman, sekejap kufur. Kalau macam dia dah masuk Islam, tapi dia puasa, cuma dia tak sembahyang je. Dia puasa, dia buat apa? Ikut kita lah macam Dia orang Islam. sejak dia orang putih lah masuk Islam. Masuk Islam, okey. Lepas tu kita dah pimpin dia kan. Tapi dia puasa boleh, tapi dia tak sembahyang. Masalah lah tu. Kenapa sembahyang itu di antara penentu sebagai seorang Muslim. Memang masalah. Tapi ialah perlu penerangan lah dalam bab-bab yang gitu. Kita tidak mudah menghukum dia, tetapi kita katakan tak kena. Kenapa? Solat itu penentu. Kan dalam hadis mengatakan yang membezakan antara Islam dan kafir adalah solat. Kan? Jadi bila dia tidak solat, ada masalah tu. Maka dia perlu betulkan balik. Dan perlu orang membimbingkan dia. Kerana mungkin salah faham tu berlaku. Dia tak faham. Tapi kalau macam keluarga lain tu Ke serupa belaka keluarga Melayu tu. yang Melayu mak ada sembahyang, mak ada sembahyang. Tapi dia dengan adalah juga daripada yang lain tu tak sembahyang juga kan. Jadi dia pun macam Yalah. Ini di antara masalah orang yang converted masuk Islam bila menyaksikan Islam tu pada peribadi ataupun masyarakat. Ya, saya dapat ada seorang hamba Allah tu, dia comparekan Islam dengan orang tanah Arab sana. Kalau nak dia kata orang Arab pun tengok macam ni. Dia letakkan perbandingan Islam itu dengan orang Arab. Orang Arab pun setengahnya tunggal langgang. Ya. Kita tengok orang Arab pun kelangkap merapu pun banyak. Takkan itu sebagai hujah. Itu pasal kita mengatakan Islam, Quran dan Sunnah. Dan 3 generasi yang terbaik. Baru boleh. Kalau tengok Islam orang Arab, tengoklah. Pening kepala kita. Okey, apa lagi? Ya kak? Apa dia? Saya ambil guideline yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam penafsiran dalam surah Baqarah tu. Ada, saya ringkaskan dia punya tafsir. Jangan kamu melihat orang-orang yang ajaib. Ya, orang yang pakai macam saya berjanggut, berserban, jubah, yang boleh terbang atas udara, boleh berjalan atas air, itu karamah. Ya. Tapi tengok akidah dia, baru kita tahu dia tu betul-betul ke karamah ataupun istidraj. Dengan arti kata lain, Imam Asy-Syafi'i memberi guideline bahawa akidah adalah penentu orang tu betul ataupun tidak. Jangan kita bicara tentang sufi semata-mata. Di sana ada Syiah, di sana ada golongan yang yang Murji'ah, Khawarij kan. Semua golongan-golongan ini yang mana kadang-kadang bila sampai satu tahap kita ingat grup-grup orang yang bawa Quran dan Sunnah. Sebenarnya mereka tu berbahaya. Kerana kefahaman mereka tu terpesong. Okey, jadi basic dia tengok kepada kefahaman akidah dia. Ya.
Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu semua beriman wahai sahabat, mereka dapat petunjuk. Jadi iman itu yang kita ambil, ya. Jadi tauhid tu kena betul, terutamanya masalah tauhid kena betul. Bila tauhid betul, insya-Allah clear segala-galanya. Jadi itulah nilaian dia, akidah dia, ya. Jangan nilai macam seorang yang jahil. Macam saya dulu belum memahami agama, saya nilai kepada jubah dan serban. Ya, Masya Allah, Tok Guru tu serban dia besar. Besar dia raga. Besar daripada kipas punya ni, kan? Muka bercahaya pula tu. Itu nilaian saya peringkat awal, saya belum faham Islam, kan? Tapi Alhamdulillah maklumat ada. Tengah-tengah anak murid cium kaki Tok Guru. Apa cerita? Dia jadi macam tu. Ini bercanggah. Dia datang, ada prinsip sikit tu. Rasulullah pun orang sahabat tak buat macam tu. Kalau baik pun Abu Bakar orang yang terbaik pun tak ada sahabat buat macam tu, kan? Tiba-tiba mereka cium kaki Tok Guru. Maksudnya seolah-olah sujud. Mana boleh? Dia datang. Okey. Jadi prinsip tu yang amat penting. Ya. Ada yang orang berdiri kita kena bai'ah. Okey, dalam bab bai'ah, okey, amat penting, ya. Bai'ah yang di mana yang disabit dalam hadis, ada bai'ah yang mana mentaati pemimpin, dan ada bai'ah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Okey. Seperti mana yang Kak kata tu, bai'ah ada di dalam Islam. Tetapi kewujudannya apabila kewujudan pemerintahan Islam. Adanya daulah Islamiah, ada bai'ah. Dan jika tidak ada daulah Islamiah, tidak ada bai'ah. Kenapa? Kerana bai'ah adalah satu perkara yang agung, yang besar, yang mana kalau kita dah berbai'ah, terikat kita. Itu yang macam setengah gerakan Sufism dan golongan Khawarij. Mereka berbai'ah pada ketua mereka. Bila dah bai'ah ketua mereka, yang ni bai'ah dengan grup ni, yang ni bai'ah dengan grup ni, apa akan berlaku? Akan berlaku peperangan, pertembungan, ya. Dah semua dah berbai'ah ketua. Itu pasal dalam Islam hanya boleh berbai'ah pada Amirul Mukminin saja. Dia satu je. Jika tak ada, tak adalah bai'ah. Ini bai'ah ketaatan. Ada pun bai'ah amal, aku berbai'ah untuk buat amalan terbaik, apa kerja-kerja amal, okey itu. Tapi kita katakan pun tinggalkan, kerana dia akan menimbulkan fitnah kepada bai'ah ketaatan pada pemimpin secara mutlak. Dia tidak boleh, bai'ah tidak dibenarkan, melainkan tertegaknya sebuah daulah Islamiah, khalifah Islamiah atau Amirul Mukminin. Ingat tu, simpan, ya, pasal penting tu. Kan tak ada, sekarang tak ada Amirul Mukminin. Tak boleh bai'ah. Tak minum air lepas orang minum. Minum air lepas orang minum. Kita tengok kalau air tu sedap, kita takut rugi pula, tak apa, minumlah. Okey. Tengok membazir dia ni minum tak habis, minumlah. Tetapi kalau kita minum atas tujuan berkat, ada masalah. Ya. Kalau minum atas nama nak dapat berkat, ada masalah. Ingat, ya ibu-ibu, berkat hanya mesti ada dalil. Ini kan Ustaz Fadil habis minum, tunggu kan, kejar-kejar nak dapat berkat Ustaz Fadil. Tak ada, Ustaz Fadil tak ada berkat. Kerana berkat mesti ada dalil. Itu pasal bila Rasulullah kata makanlah, bila kamu nak makan, samillah, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat, ya. Kenapa? Keberkatan turun di tengah-tengah makanan. Ingat, ada dalil. Habiskan makanan dan jilatlah jari. Kenapa? Tak tahu di mana keberkatan itu ada. Semua ada dalil. Pada tubuh badan Rasulullah ada keberkatan. Tetapi bila masuk orang lain, itu yang membahaya, kerana keberkatan itu membawa kepada pemujaan. Bila orang tu kata Tok Guru tu ada berkat, habis. Saya teringat kisah zaman pondok dulu, ngaji pondok kejap, ya. Jadi ada seorang Tok Guru tu datang. Pelajar-pelajar ni semua tunggu, kan? Tok Guru ni makan, habis makan basuh tangan, semua tunggu. Kan? Kita ingat dia pun nak serbu ke jamuan lebih-lebih Tok Guru tu, ataupun air lebih Tok Guru. Rupanya dia serbu air lebih basuh tangan tu. Dia guna lap muka, lap apa semua. Ya, itu dia kesan daripada meletakkan berkat cara tak betul. Habis yang macam
bunting. Itu syirik semua. Kat dayang bunting tu mengatakan air tu boleh menyebabkan aku bunting, kan? Syirik. Kepercayaan yang begitu. Orang boleh buat Islamik punya Itu mungkin dia sudut hormon perbentuk apa wallahu alam lah. Tapi makanan dia kata untuk betulkan hormon perempuan tu, itu lain cerita lah. Tapi kalau misalan berapa ramai orang-orang yang pergi ke Mekah, ya, buat umrah, buat haji, penuh dengan syirik. Pergi ke Mekah, pergi ke Jabal Rahmah, kononnya, ya, siapa nak kahwin tulis atas batu. Jabal Rahmah tu tulis Me'ah dengan kulub misalnya, kan. Balik kahwin, kan. Syirik. Ya, duduk Jabal Rahmah pergi duduk tulis benda-benda macam tu, kan. Ustaz, yang orang buat rawatan Islam tu, yang air jampi tu, Itu ruqyah, itu air ruqyah lain pula, kan. Itu tak apa, kita nampak. Okey. Okey, tak apa, tak ada masalah. Cuma kita masalah setengah orang baca ayat Yasin, setengah orang baca tu, kita kata panjang sikit ayat Baqarah. Allah, panjang pula ustaz, tak larat. Tak jadi masalah. Cuma kita kata jangan dikomersialkan, begitu. Itu je kita katakan. Kira ayat Yasin memang okey ni habis. Boleh, tak jadi masalah. Ayat ruqyah dikatakan ayat Quran. Ya. La, lagi afdal. Kita baca sendiri lagi afdal dengan syarat bacaan kita baik. Ya, bacaan kita. Kalau baca kita macam baca Iqra, a i o tak boleh. Kurang sikitlah. Zaman Rasulullah betul lah kakak-kakak dia semua jadi. Itu khas untuk Rasulullah. Ya, itu khas untuk Rasulullah. Selain daripada Rasulullah tidak dibuat. Itu pasal pembandingan kita tengok kepada para sahabat. Kalau sahabat buat untuk Rasulullah, itu khas untuk Rasulullah, orang lain tidak. Ya. Kerana pada tubuh pada Rasulullah memang ada keberkatan. Okey. Yang air lidah Rasulullah memang padah tu. Ya. Mesti dia buat Siapa? Okey. Jadi faham ya, dalam bab ini amat penting kerana kita nak mengelakkan ni di antara benda-benda yang membawa kepada syirik. Okey. Nauzubillah min zalik. Ya. Ada macam perniagaan kan. Air tu dia kata ni budak tahfiz baca, so sebenarnya untuk menyumbang lah kan. Tapi dia dah jadikan satu perniagaan, dapat. Itu di antara masalah yang kita hadapi. Ya, apabila air-air yang bentuk itu dijadikan air perniagaan, bacaan-bacaan ni, pasal dia menyebabkan air itu lebih besar daripada air Zam-Zam. Sedangkan Zam-Zam adalah air yang terbaik. Ya, dia dah jadi komersial dalam bab-bab yang begitu. Masalah lah. Kalau kita tapi kita niat nak menyumbang. Bagi saya, ya, kalau sebaik-baiknya air itu kita baca sendiri. Itu bagi saya. Ya. Baca. Kita jatuh syirik tak ustaz? Apa dia? Kita katakan kalau tidak sampai memuja, tak adalah. Adakah lebih afdal sesuatu orang yang seperti yang lebih Ya, itu lebih afdal lah. Tak nafikan orang yang baca baik itu lebih afdal, kan. tak baca lebih baik. Maksudnya kita, macam mana yang kita nak sebut, pasal dia telah menjadi masalah besar di sini ialah diperniagakan. Itu menjadi masalah. Kalau zaman dahulu mungkin dia digunakan hanya untuk bila berlaku. Kenapa? Air Zam-Zam dipencilkan, sedangkan air Zam-Zam itulah sebaik-baik air, yang mana syifa'nya terdapat dalamnya. Tapi kita tinggalkan. kalau air Zam-Zam juga kita baca doa, kita baca ayat-ayat Quran kat tu. Itu masalahnya kita. Rasulullah kata air Zam-Zam liman syuribalahu. Air Zam-Zam ni ikut niat kita. Niat baik, insya-Allah dia jadi baik. Tak payah baca apa-apa dah. Ya, kalau niat kita tak baik, habis dia. Jadi tak baik. Itu je. Air Zam-Zam yang dah tawaf, lagi satu benda yang menyakitkan kepala. Dalam bab ini air Zam-Zam tak perlu ditawaf. Alhamdulillah. Yang perlu tawaf, yang kita tengok sunnah Rasulullah, orang tu yang kena tawaf. Saya pernah jumpa tu air Zam-Zam yang kena tawaf, kurma ajwah yang kena tawaf, lepas tu kain kapan yang kena basuh air Zam-Zam, lepas tu ditawafkan. Tu dia. Semua perkara-perkara nauzubillah min zalik, buat benda yang tak bermanfaat. Kalau benda tu baik, zaman Rasulullah dah ditawafkan, betul tak? Zaman Rasulullah ditawafkan air Zam-Zam, kurma ajwah dengan
kain-kain kafan tu. Air zam-zam diperniagakan tu sepatutnya air zam-zam kita boleh kan? Dia terpaksa disebabkan servis yang nak bawa ke Mekah Madinah takkanlah percuma, dari Mekah ke Malaysia takkanlah percuma. So servis tu dia ambil kira lah dalam bab-bab yang begitu. Ada pun orang kata air zam-zam tak boleh diperniagakan, kenapa? Takut terjatuh pada orang kafir. Ya, betul ke? Kita katakan Abu Jahal minum dah bergeleng-geleng sebelum dia dibunuh tu, kan? Tak ada apa pun Rasulullah cakap. Kita tak jadi masalah dalam bab tu. Okey, tak jadi masalah. Okey, ada apa lagi? Baik, kita berhenti di sini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.